الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني اهتضت بدرب الله طوله ما شاء الله طفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساك عرش الله إلى قاء أرض الله بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عظيمته لا تنشق بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بالسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبكهم من الرجل إلى الرأس
لا في سهل يجدع ولا في جبل يطلع بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita pada hari ini bersama-sama di dalam majlis ilmu untuk sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, juga limpah kurnia nikmat dan rahmat kepada para sahabat, tabi'in, juga ulama-ulama muslimin dan muslimat yang mengikut akal baginda sehingga ke hari kiamat insya-Allah. Insya-Allah bertemu kembali kita pada minggu ini untuk sama-sama membukakan kitab Pelita Penuntut Terjemah Risalah Ta'limul Muta'allim Tariqut Ta'allim bagi Al-Alamah Asy-Syaikh Zarnuji. Dan kita sudah berada pada muka surat yang ke-14, 14 baris daripada bawah. Maksudnya itu tak sempat nak bicara lagi tu. Minggu lepas cerita pun yang ni betul kan? Macam sikit je kan? Macam tak cakap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Betul tak? Kita ulang sikit lah, sebab itu sikit sangat. Berkata muallif rahimahullah ta'ala, yakni Syekh Zarnuji, yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu Jawi, dan ada pun memilih guru. Ni cerita tentang apa? Cerita berkenaan memilih guru. Guru kena pilih. Kita kena pilih guru. Bukan semua guru kita belajar. Salah pilih guru, sesat. Salah pilih guru, belajar tak dapat. Salah pilih guru, bila belajar rugi. Jadi apa nak kena buat? Kena pilih betul. Macam mana nak pilih dengan betul? Ni ada dalam kitab ni. Dengar insya-Allah. Sama-sama kita dengar. Sebelum tu saya minta izin ada live sikit Yang live jangan lupa follow tap screen, tekan share. Kena cakap macam mana orang luar nak dengar juga ni. 50 orang boleh nak dengar. Tambah sini banyak juga pahala saya.
Tak banyaklah apa yang dapat kita kongsikan. Dan ada pun memilih guru, maka saya kira sesungguhnya bahawa memilih ia akan yang terlebih alim. Yang terlebih alim. Kalau pilih guru, bila yang alim. Zaman sekarang ni macam tahu, senang kata kitab. Kadang kita tolong baca kitab je, kita tak alim. Tapi kita nak dapat kealiman tu, kita baca kitab. Ni kitabnya alim. Ulama muktabar menulis kitab. Dan terlebih warak. Warak kita dah bincang dah. Ingat tak cerita warak? Kita warak. Dalam kitab ni ada cerita tentang bab warak ketika belajar. Dan kita ingat balik, apa dia? 3 perkara terjadi. Yang pertama, jaga tidur jangan terlalu banyak. Yang kedua, jangan terlalu banyak makan. Yang ketiga, jangan terlalu banyak bercakap-cakap perkara yang tidak memberi manfaat. Ustaz cakap, saya cakap kena cakap kuliah. Dan tak cakap kan, tengok saya tengok semua, tak jadi apa. Dah kena cakap. Jadi 3 perkara. Nak warak, 3 perkara ni kena jaga. Nanti kita akan lalu lagi dalam kitab ni. Kita akan lalu lagi pada bab warak. Kita akan faham lebih mendalam berkenaan warak. Ini sebagai seumumnya. Secara umumnya definisi warak dia tidak melakukan perkara haram, apatah lagi perkara syubhah. Contoh lagi ustaz, warak macam mana? Tak makan kedai. Tak seramai ustaz makan kedai lah. Jangan kata orang lain, saya pun makan kedai ni. Kurang warak lah kita. Tuan-tuan ada yang tak makan kedai. Tak makan kedai, kena duduk depan. Malu saya. Tapi rasa semua makan kedai lah. Bukan makan kedai, bukan. Makan di kedai. Susah tak faham. Makan di kedai. Makan kat kedai. Makan kedai tak jadi apa. Okey, tu warak. Dan terlebih tua. Kalau lagi bagus, lagi tua, lagi bagus. Saya tua dah ni. Nampak macam 18. Tapi kita dah tua dah. Dulu masa muda juga ni tua dah ni. Tapi ada lagi yang tua. Tak apalah, mana kalau dapat tu kita nak ke arah tu lah, insya-Allah. Seperti bahawa memilih oleh Abu Hanifah. Siapa dia? Abu Hanifah. Siapa Abu Hanifah? Nu'man bin Sabit. Siapa Nu'man bin Sabit? Pendiri mazhab Hanafi. Pendiri mazhab Hanafi. Alim tak? Alim sangat. 4 mazhab tu mujtahid mutlak. Antaranya Imam Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala. Dia kata apa? Pada ketika itu akan Iman. Dia pilih guru dia namanya Iman. Kalau nak dengar cerita berkenaan Iman, kita kena buka kitab Aqidatun Najib. Kisah perdebatan di antara Abu Hanifah dengan Dahri. Pada awalnya tok guru dia patut berdebat dengan Dahri. Tapi Imam Abu Hanifah ni anak murid yang sangat-sangat, kita kata apa, beradab. Batu dia pandai. Nak cepat pandai, nak berjaya dalam ilmu, pesan pada diri, pesan pada anak-anak, pesan pada keluarga, pesan pada semua, mesti ada adab dengan guru. Kadang-kadang kita tak sedar, kita tak beradab dengan guru. Sebab itu zaman sekarang budak-budak dia belajar susah nak dapat. Cikgu cakap depan, dia cakap belakang. Patut tengok ke cikgu. Tengok ke cikgu dapat pahala, dia tengok dinding. Tengok siling, tengok kipas. Tahu macam mana nak dapat pahala? Nak beradab betul-betul.
kena belajar lah nanti. Dah lalu tu. Dah kitab ni. Adab guru. Belum lagi. Nanti kita akan masuk. Fasal pada menyatakan mentakzimkan ilmu dan mentakzimkan guru. Nanti ada. Bukan kita nak letak guru ni sampai kita nak puja lebih. Tak. Guru ni dia mulia sebab adanya ilmu dalam diri dia. Ilmu tu yang mulia. Ilmu dari mana? Ilmu itu daripada, kalau ilmu agama daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu mulia. Jadi kita tumpang. Jadi cara dia, bila kita nak belajar beradab dengan guru, tidaklah sampai memuliakan guru sehingga ada zaman sekarang ni kan orang macam berlebih-lebih kan. Tahu kan banyak ajaran sesat sekarang. Dia ada kaedah lah. Kita belajar. Tak belajar tak nampak. Sambung. Memilih oleh Abu Hanifah pada ketika itu akan Himad bin Abi Sulaiman, guru dia nama. Kemudian daripada diamati, ditelitikan. Ini bukan cerita Abu Ya yang teliti, bukan. Itu cerita lain tu. Ini diamati. Bila kita nak belajar dengan seorang guru, kena amati dulu, tengok dulu. Orang kata senang kata, buat research dulu. Tengok betul-betul, ngajar ni betul tak betul. Batu zaman sekarang kaedah dia ada tauliah kan. Tapi zaman sekarang ni pun saya macam risau juga. Kadang-kadang tauliah tapi dia punya ilmu tu tak tepat juga ada. Jadi kena tengok betul lah, zaman sekarang ni susah cakap. Jadi kita kena betul-betul, macam mana kata, ada kaedah untuk pilih. Sebab kalau pilih sembarangan, belajar nanti rugi. Dan berfikir-fikir. Bila nak pilih tu kena fikir. Jangan main takkan muat dia, tak jadi. Dan berkata Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, aku dapat akan dia syekh yang besar. Tu guru, syekh tu guru. Lagi berhemat, lagi banyak sabar. Inilah untuk guru dia. Sangat disebut apa? Syekh besar, berhemat. Berhemat tu sangat teliti dan sangat sabar. Ni ciri-ciri guru. Sebab itulah Imam Abu Hanifah menjadi seorang yang alim. Sebab itu ada rugi kalau kita tak belajar dengan alim. Kena pilih betul-betul alim. Dan berkata ia pula, tetap aku di sisi Himad bin Abi Sulaiman, maka tumbuh aku. Nampak? Tumbuh ni berkembang, pandai dan subur, seperti tumbuh dan subur tanaman-tanaman. Nampak? Pilih guru betul, menjadi. Salah pilih, tak jadi. Dan berkata ia pula, aku dengar akan satu hakim daripada hukama Samarkand. Ni Samarkand ni ada tempat, Samarkandi. Berkata ia bahawasanya satu orang daripada penuntut ilmu berjumuk kira dan musyawarah, ia akan daku pada menuntut ilmu. Nak belajar ilmu, nak pilih guru, kena ada musyawarah. Musyawarah apa dia? Mesyuarat. Tapi kena pastikan ada pemilihan orang musyawarah ni. Dalam grup tu kena ada orang berilmu, baru jadi. Sebab disebut ni. Dan adalah
azamnya atas hendak pergi kepada Bukhari, satu negeri Bukhari. Tu ada apa, Imam Bukhari ni daripada sini ya. Berkat kerana menuntuti ilmu, jawab hakim, apabila engkau pergi kepada Bukhari, jangan engkau bersegera kepada pergi datang kepada ulama-ulama. Siapa dulu masa pergi hijrah, bukan hijrah, dia panggil orang dulu kalau nak belajar ilmu, dia akan pergi di tempat perkumpulan ulama-ulama besar. Nak bagi nak belajar kan, macam kita kata masuk universiti lah, senang kata. Jadi sebelum nak pilih guru tu, jangan tunggu dulu, ada kaedah. Kaedah dia apa? Jangan bersegera, kena buat apa? Dan guru-guru, ulama-ulama dan guru-guru, dan berhenti olehmu di dalam 2 bulan hingga engkau amati. Maknanya buat kajian dulu. Sebelum masuk nak pilih guru, 2 bulan kena amati, tengok dulu mana subjek yang sesuai, mana yang sepatutnya kita belajar, guru mana yang betul-betul alim, guru mana yang boleh memberikan kita lebih pandai. Kadang-kadang ada guru dia tak sesuai untuk semua, ada guru dia sesuai untuk sebahagian dan tak sesuai untuk sebahagian. Gitu kaedah dia. Ini kena betul-betul. Dan saya paling takut akhir zaman ni, guru ngajar tiada kitab. Ini lagi bahaya. Ini pesan guru saya nak kena cakap. Guru saya selalu pesan, cakap pada umat, belajar kena ada kitab. Kalau guru tu mengajar tak ada kitab, jangan duduk. Jangan duduk. Sebab apa? Sebab kita susah nak pandai. Kita takkan berjaya dengan kaedah seperti itu. Dan satu lagi, pastikan kalau guru tu kita belajar, anak murid kena ada kitab. Okey, apa ni? Ada tak lebih? Kitab banyak. Banyak kitab, ambil ya. Boleh ada kitab. Itu pesan guru saya lah. Sebab kita nak biasakan kehidupan kita belajar berkitab. Ini memang kena cakap, kena cakap. Sebab akhir zaman ni dah ramai meninggalkan kitab. Ada satu peristiwa, boleh cerita tak? Boleh cerita? Minta izin nak cerita sikit tak? Saya pagi tadi ada ngajar kelas fardu ain dekat center saya lah. Kita ada center kan. Jadi kelas fardu ain ni dari online dan offline. Jadi bila kita cerita, ada seorang kakak ni, sebagai kakak dah, umur 65 dah. Tapi kakak tak apa, kita pun dah tua. Jadi akak dia cerita sebelum tu, dia memang dah duduk dalam kelas saya, dah lama dah. Dia dah lama dalam 5-6 bulan, 7 bulan dah duduk dah. Jadi waktu dia kita ngajar sebelum tu, dia pernah duduk dah sekali. Sebelum tu hari semalam, hari Khamis, saya ngajar dekat kuliah Muslimat. Cerita bab ni, saya cerita yang ada live ni, kalau ni boleh share kat kawan-kawan. Ni cerita apa? Cerita bab musafir. Pernah tak cerita bab musafir? Sebab zaman sekarang kalau salah jalan, musafir jadi musafir maksiat. Masa cerita sikit boleh cerita sikit boleh tengok dekat papan putih. Ni saya kena cakap sikit lah, ni minggu cakap bab ni mana ni? Okey. Tengok ni, tengok ni. Ni muslimat dengar juga ni. Ni suami dengar, balik cakap dekat isteri. Sebab saya tengok ramai orang tak cerita bab ni. Saya pun baru sedar bila orang tanya soalan, betul juga tak? Benda ni nampak simple, tapi masalah ni. Okey, apa cerita dia? Cerita tentang jamak qasar. Tahu jamak qasar Tapi dia lebih pada musafir Jamak qasar diharuskan dengan
beberapa sebab. Antaranya uzur, sakit. Sakit terlalu teruk. Kalau demam, nak rasa macam nak demam dia, boleh jamak tapi tak boleh qasar. Dan jamak qasar ini berlaku yang utamanya disebabkan oleh musafir. Apa maksud musafir? Orang yang melakukan safar, orang yang melakukan perjalanan. Masalah tak ada dekat lelaki, ini masalah dekat perempuan. Dengar ini kena mantapkan. Ini biasa memang selalu minggu saya dapat isu, saya akan bahas ni lah. Mana-mana tu anak pelajar saya tahu ni, dia live ni pada kita tengok. Okey. Jadi musafir ni fokus daripada musafir perempuan. Wanita sama kan? Baik, musafir perempuan. Ni tengok ni, dengar betul. Sebab sekarang musafir ni dia hukum dia pecah 5. Itu segambar dia pecah 5. Apa dia? Boleh jadi wajib, musafir boleh wajib. Boleh jadi sunat, boleh jadi harus, boleh jadi makruh, boleh jadi haram. Bila jadi wajib? Bila jadi wajib adalah ketika umrah dan haji. Yang pertama, wajib iaitu umrah dan haji yang pertama. Ni dengar betul-betul ni. Ini balik tak faham ni bahaya. Yang kedua, bila jadi sunat, iaitu umrah dan haji kali ke 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Selepas yang pertama, bila jadi harus? Bila harus? Melancong, jalan-jalan, KL berselawat contohnya. KL pergilah macam biasa kan, ada yang pergi rombongan pergi ziarah KL berselawat ke apa kan. Okey. Makruh, ini sama dulu. Yang ni saya cerita kemudian. Kita ambil dulu. Okey. Pada wajib dia ada hukum gini. 3 perkara ini berlaku dalam keadaan ada mahram, sekurang-kurangnya seorang. Mesti sekurang-kurangnya macam ni. Kena ada sekurang-kurangnya seorang. Kalau tak ada mahram, dia akan jadi musafir maksiat. Pernah belajar kan dulu? Pernah belajar tak? Kena ada mahram. Mahram siapa dia? Dan suamilah, dan suami. Mahram siapa dia? Anak, saudara, mak saudara, anak saudara, anak susuan, cucu. Itu namanya mahram. Dan mahram ni lelaki. Sebab ni cerita perempuan ni. Mahram lelaki. Okey, dapat Jadi tapi orang kadang-kadang dia nak pergi umrah haji yang pertama, tapi tak ada duit banyak. Suami tak cukup duit lagi, isteri tak cukup duit. Jadi nak dapat panggilan haji daripada tabung haji. Kalau tolak, nanti tak susah nak dapat dah. Jadi macam mana? Nak kena pergi juga ni. Tapi tak ada mahram. Macam mana kaedah? Ada kaedah dalam kitab Kil, pendapat lemah boleh guna. Ada 2. Satu ialah boleh dalam keadaan ditemani oleh 3 orang perempuan yang dipercayai. Ini saya buka kitab perempuan yang dipercayai. Atau kalau 3 susah nak cari, 2 sebenarnya bukan susah cari. Yang satu pas tu semua perempuan, kau tak percaya dah.
Kira settle lah tu kat situ. Settle. Ataupun ada katalah dia tak nak naik bas, dia nak pergi seorang diri. Yang kedua iaitu boleh tanpa mahram, kosong. Tak ada mahram masuk, tak ada perempuan, pergi seorang diri. Tapi syarat dia dalam keadaan aman. Mana kata tak ada benda yang kita faham lah, tak ada benda yang merosakkan tengah jalan ni semua, settle. Okey. Yang wajib settle. Faham tak wajib? Walaupun tanpa mahram, umrah haji yang pertama itu namakan wajib, boleh pilih. Saya rasa dia tak ada masalah, settle. Boleh? Faham eh? Yang kita risau ni, yang tengah, yang sunat. Sunat ni boleh sama tak dengan hukum wajib yang pertama ni? Tak sama. Jadi cerita macam mana? Yang sunat ni wajib ada mahram. Kalau tak ada mahram jadi haram. Jadi haram. Jadi dikatakan maksiat. Kita pernah dengar tak ada orang pergi haji. Dan dia pergi haji, suami dia dah pergi dah dengan dia masa awal dulu, yang pertama. Yang kedua suami kata tak lah, pergi asli. Tak, suami dia kata gitu. Dia kata gila, suami dia memang mengizinkan, tapi dia nak pergi itu dengan kawan-kawan wanita dia. Lepas tu dia pergi. Apa hukum dia? Ni tak ada mahram dia. Anak tak ada, saudara tak ada. Dia pergi tu dalam keadaan yang tu ramai-ramai perempuan semua. Apa hukum dia? Haram. Kita tengok akhir zaman ni berlaku. Itu yang saya kadang-kadang saya mula-mula tak perasan juga. Betul juga. Saya cuba mencari dalam banyak kitab, ada tak kil itu pendapat lemah yang membolehkan wanita pergi tanpa mahram. Untuk yang kedua, ketiga, keempat, yang seterusnya ni ada tak? Saya buka banyak kitab Sabilul Muhtadin, banyak kitab buka, tak jumpa. Kita cuba cari dah, ada jalan tak nak adjust. Kesian juga tak cerita dia. Sebab orang dah ramai, rasanya macam ramai dah buat ni. Betul tak betul? Tak jumpa. Nanti cuba tanya, boleh tanya. Tapi satu kaedah, bila tanya, kita nak tahu kitab. Sebab sekarang, ni cerita dia, ni yang saya cerita ni. Ni cerita dia, ni saya cerita ni untuk cerita yang tadi. Cerita tadi. Yang akad tu tadi. Jadi bila saya kata benda ni, saya minta lah akad kalau ada ustaz-ustaz yang mutawif ke, ustaz yang private agent ke apa kan, boleh tak tolong tanyakan, ada tak dalam kitab yang lain tu saya tak pandai. Kita rujuk banyak kitab mungkin terlepas pandang juga dah. Jadi boleh tak tanya yang mana ustaz-ustaz yang ada ustazah ke apa, nanti boleh dapatkan nama kitab. Kalau kata ada yang boleh tak nak saya nak tahu, sebab saya tak tahu kan, kita tak pandai. Okey, saya tanya mufti. Yes, buka fatwa mufti kerajaan wilayah. Ni cerita dia, sama baca saya cerita. Tidak boleh, haram mutlak. Mufti dah buka mufti wilayah. Lepas tu ada lagi satu lagi daripada apa nama tu, fatwa al-irsyad, juga mufti je tak boleh. Dan macam mana yang sekarang boleh? Mufti sendiri kata tak boleh. Kita buka, tak jadi nanti balik ni buka, pergi umrah tanpa mahram. Nanti ada buka lagi, nanti jumpa kat laman web mufti wilayah persekutuan. Dia akan laman web yang aktif lah. Jadi mufti, saya nanti kalau nak saya hantar dekat nanti tu tengok. Dia ada link dia. Memang betul. Itu yang kita tidak, sebab dah macam mufti tu yang kita risau. Jadi kita nak tahu ada tak lagi yang tapi mufti kata memang itu diambil pada kitab-kitab besar. Majmu' Syarah Muhazzab, kitab besar-besar bukan main-main.
Memang tak boleh. Yang mufti kata betul. Yang mana? Yang wajib pada haji yang pertama. Kalau tak ada perempuan pun boleh. Dia tak ada apa, mahram tak boleh. Tapi untuk sunat 2, 3, 4 seterusnya wajib ada mahram. Macam ini saya kata begini sebab saya takut ada suami yang membenarkan isteri dia pergi yang sunat ni tanpa mahram. Dosa tak suami tu? Dosa. Bahaya. Sebab tu saya macam mana? Aduh, susah cerita. Jadi cerita dia tadi tu apa bagi akak tu lah dia tanya. Dia ada yang dia pergi travel agent tu, dia tanya lah macam mana cerita dia ni. Dia kata, dia tanya lah ada tak kitab, sebab kita dah rujuk mufti, rujuk banyak tempat, tak ada jalan. Jadi kalau boleh ada tak kitab yang boleh adjust lah, mana kata boleh yang ni umrah dan haji ni kali kedua ni macam mana. Jawapan daripada orang tu lah yang ustazah, dah panggil ustazah tu. Ustazah tu kata, mana ada kitab tu salah. Itu yang tersentak sedang. Kitab Sabilul Muhtadin, kitab saya suruh bawa kitab. Sabilul Muhtadin adalah kitab muktabar, diambil daripada 2 kitab besar. Kitab Tuhfah bagi Imam Ibn Hajar Al-Haytami dan Nihayah bagi Imam Ramli. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau kata alam Melayu ni, rujukan tertinggi Tuhfah apa? Tuhfah. Tu cara nak ambil. Kalau Tuhfah, kitab lain cakap lain, Tuhfah kata apa? Pegang Tuhfah yang muktamad, yang lain jadi kil. Boleh faham? Kil tu pendapat kedua dah. Jadi ustazah tu kata apa? Dia kata kitab salah. Lepas tu dia kata apa? Dia kata Arab Saudi memang kata boleh. Tak boleh memang hujah macam tu. Orang Arab Saudi nak untung. Dia cerita dulu. Orang masuk dapat buat visa, dapat duit. Kan? Dan kita pun faham Arab Saudi ni macam mana, kita faham. Tak faham sudah lah. Tanya orang yang faham. Arab Saudi ni kita faham. Bukan cerita apa, memang kita faham lah. Tak faham sudah lah. Susah nak cakap lah. Jadi tak boleh hujah macam tu. Dia kena guna kitab. Itu yang kita kata zaman sekarang kena biasakan umat berkitab, belajar kitab. Jangan sampai tahap tolak kitab. Ijma' tu dalam kitab tu, dalam Sabilul Muhtadin tu, perkataan tu ijma' ulama. Bila ijma', susah cerita. Tolak ijma' maksudnya jangan main-main. Boleh tak nanti tanya juga? Boleh tak tanya kalau ada ustaz yang mengajar umrah haji? Boleh? Tak ada? Nanti cuba tanya, boleh tak? Tapi saya nak satu kitab, saya nak rujukan kitab. Tu kita tak nak dengar orang ni kata, orang tu kata, tak sedap kata gitu. Kita nak memang kitab. Sebab mufti pun dah berkitab. Boleh faham cerita ni? Boleh faham yang saya terasa tu yang terasa tu. Dia kata kitab Sabilul Muhtadin tu salah. Dia tu lebih alim daripada kitab Sabilul Muhtadin. Allahu Akbar. Akhir zaman. Faham tak saya cerita ni? Faham? Risau tak dengar? Risau tak dengar ni? Risau saya. Risau saya dengar. Cuba, ada fatwa. Buka. Dia kata harus. Yang mana? Yang kedua, ketiga. Dia ada cari jawab tu. Siap, salah. Kita jawab kita. Nanti kita nak tahu kitab. Tak apa kalau ada. Gunakan sunat, umrah sunat. Tadi aman. Ini bila keluar ni? 2001.
Kena rujuk yang baru. Kadang baru dia ada kadang dibincangkan balik. Sebab yang fatwa itu yang wilayah persekutuan tu 2021. Cuba kita tengok balik. Berarti sebab tu saya jumpa khati sekarang ni. Yang tu yang kita nak bincang ni. Tengah saya jumpa khati juga. Kalau dapat adjust tu boleh. Sebab kita nak dalam kitab ni. Jadi secara ginilah, untuk sekarang ni tawakuf dulu. Kalau kata tu tawakuf dulu. Takut ada kita risau keadaan gitulah. Yang ni okey, sunat settle. Yang kita risau ni harus. Yang ni umrah haji kan? Harus ada boleh melancong. Yang ni lagi dahsyat. Apa cerita dia? Cerita dia pergi jalan tanpa mahram. Macam sekadar rombongan tanpa mahram. Ayat tu dah ada khilaf kan. Tapi ada tak berlaku. Nanti IJK tengok balik kalau ada lagi rombongan muslimat, pastikan suami teman. Faham? Suami teman. Kalau suami tak naik pas boleh tak? Boleh. Suami naik kereta belakang 40 kereta escort. Faham tak? Tak apa, kadang-kadang kan muslimat kan dia nak dalam sama-sama dia. Laki tu belakang kan? Faham? Dia syarat dia tu 44 meter. Jangan jauh daripada mahram. Boleh faham tak apa. Kalau yang ni harus memang no compromise lah. Kalau kata yang sunnah ni, kalau nanti kita rujuk balik, nanti saya jumpa khati nanti, tak ada masalah. Kalau ada, alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala kan, betul. Tapi yang ni yang harus melancong di Korea. Ada budak-budak perempuan kan, dengan geng-geng dia di Korea. Ayah benarkan, dosa lah ayah. Di Korea tu ibadat pun. Ada ibadat di Korea. Yang ni dia sunat ni umrah haji yang sunat. Yang ni memang nak cakap macam mana? Ada tak zaman sekarang orang di Korea? Ada. Kita kata ada pergi Korea. Tak pergi Korea, di KL dah cukup dah. Ayah ni minta suami jaga isteri. Boleh? Jaga molek. Boleh? Yang ni no compromise saya kata. Adakah ada perancangan? Muslimat ada perancangan ke? Bagi jalan-jalan, tahu tak? Nanti IJK tengok balik. Kalau ada, pastikan belakang tu kena sediakan laki atau mahram terikut. Kena buat cakap macam mana? Okey. Tak apalah kalau ustaz yang kerja, tak apa. Kalau kata kan ada perempuan keluar bekerja kan, macam itu ambil makruh. Mana boleh, sebab keperluan hidup. Macam contoh anak kita perempuan pergi belajar, kan belajar kadang zaman sekarang ni perempuan pergi belajar jauh-jauh kan, dia ada setengah ulama kata yang tu makruh. Dia tak ada barang makruh. Maksud makruh sebab apa? Dalam keadaan dia ada kaedah sawaidul zawaj, dia ada kaedah fiqh dia boleh. Tapi syarat belajar, jangan cari power. Cari power tak boleh juga cerita. Syarat pergi belajar, bekerja. Kalau perempuan bekerja kan pergi jauh lah, 44 meter pun jauh daripada suami kerja kat lain. Jadi yang tu setengah orang kata lepas. Boleh faham boleh. Kerja tak sempat belajar, tak ada masalah. Yang ni melancong ni kita tak settle lagi bab melancong. Jadi melancong kena setting molek. Kalau melancong kena setting betul-betul. Suami kena adjust, InsyaAllah ingat kalau kata jadi haram, dia jadi kata macam mana, dia jadi safar maksiat. Tak boleh. Boleh. Jadi kalau kata ini faham, yang saya tak kisah kalau dia bagi kitab ke apa kan. Kalau ada kitab kita terima, tak masalah.